Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat tutorial tentang penggunaan ASC timetable. Okay, sebelum kita gunakan software ASC timetable tu, kita perlu ada draft dulu ya. Biasanya sebelum saya key in dalam ASC timetable ni ada 3 draft yang perlu saya lakukan lah. Yang pertamanya saya akan draft masa untuk jadual waktu yang saya buat tu seperti yang saya tunjukkan ni. Biasanya saya akan ada 2 draft, iaitu draft masa tahap 1 untuk darjah 1 hingga darjah 3 dan draft masa untuk tahap 2 bagi tahun 4 hingga 6. Dia ada 2 draft lah sebab masa rehat bagi tahap 1 kalau dilihat pada waktu kelima, petak kelima ni, sedangkan rehat tahap 2 pada petak ke-6 ya. Okey, itu ialah draft masa ya. Okey, kalau dilihat pada draft masa ni, sebenarnya petak 1, 2 sehinggalah petak 13 ni semua kita akan gunakan di dalam software ASC timetable tu ya. Dia menggunakan petak-petak 1 mewakili pukul 7.40 sampai 8.10. Kalau sekiranya di sekolah cikgu-cikgu bermula pukul 7.35 sampai pukul 8.05, jadi ubahlah pada masa di sini saja ya. Okey, petak ni penting, kena tahulah, kena ingatlah. Ataupun kita print teruslah, print kita keluarkan ya untuk kita key in dalam ASC timetable nanti. Kita print terus ya. Okey, ini draft yang pertama. Draft yang kedua adalah draft subject. Okey, untuk kita key in dalam ASC timetable, kita kena draft dulu apa subjek yang kita nak masukkan dalam ASC timetable. Contoh, draft ini draft yang simple saja ya. Macam contoh di sekolah tu ada subjek BM 10 masa, BI 10 masa, matematik 8 masa, kemudian rehat pun dikira sebagai subjek. Dia ada 5 masa sebab setiap hari 1 masa, dan lagi satu perhimpunan, dia ada 1 masa. Sekiranya ada tambahan subjek-subjek lain seperti co-curriculum, Yasin dan sebagainya, itu pun dikira sebagai subjek. Kita tambah di sini dan kita total jumlah masa sebanyak berapa. Seminggu, contoh tahap 1 tu ada berapa masa, petak yang perlu digunakan di dalam ASC timetable tu. Kalau dilihat pada sini, untuk tahap 1 bagi tahun 1, 2 dan 3, dia menggunakan 34 petak seminggu ya, 34 petak seminggu. Penting ya, draft masa subjek ni memang sangat penting kita kena tahu supaya kita menyediakan petak yang betul di dalam ASC timetable. Okey, kalau dilihat daripada summary draft masa subjek ni, kita boleh bahagikan kepada hari-hari di bawah ni. Daripada 34 masa ni kita bahagikan. Setiap hari kita nak gunakan berapa petak, nak balik sampai pukul berapa. Contohnya kita gunakan hari Isnin petak 1 hingga 7. Maksudnya 7 itu adalah masa terakhir. Masa terakhir maksudnya habis waktu ke-7 tu murid dah pulang. Selasa pun sampai masa ke-7 juga. Rabu pun sampai masa ke-7, Khamis sampai masa ke-7, dan 6 dan Jumaat sampai masa ke-6 saja. Kalau kita darabkan 7 darab 4 28, 28 tambah 6 bersamaan 34 masa, jumlah masa bersamaan di atas. Okey, daripada jumlah masa ni kita bahagikan kepada hari-hari supaya nanti kita nak tetapkan dalam ASC timetable, kita boleh tetapkan hari Isnin sampai petak ke berapa saja kita akan gunakan ya. Okey, itu draft masa. Sekarang kita lihat pula draft yang ketiga ialah draft guru. Okey, ini adalah penting juga ya, draft guru. Okey, daripada draft masa dan draft subjek yang kita buat tu, kita perlu juga ada draft guru-guru yang akan mengajar. Contoh, kita draftkan nama guru, nama subjek yang diajar, nama kelas, jumlah subjek BM tu berapa. BM 1A kelas tu 10 masa. Contoh, Cikgu Osman mengajar BM 1B 10 masa, BM 1C 10 masa. Jumlah 30 masa seminggu. Contoh yang kedua, Cikgu Murshidah ni dia mengajar bahasa Inggeris BI 1A 10 masa, 1B 10 masa dan 1C 10 masa, jumlah 30 masa juga. Dan contoh yang ketiga, Cikgu Fazlina ni hanya mengajar matematik 1A 8 masa,
1B 8 masa dan 1C 8 masa. Jumlah 24 masa. Ini adalah draft guru yang mengajar untuk kita bina jadual waktu tu. Jadi kita perlu draft ke semua nama guru-guru yang terlibat di dalam draft jadual waktu guru-guru ni ya. Okey, ini adalah contoh draft-draft yang perlu ada sebelum kita key in ke dalam ASC timetable.